kali yang keempat ya. So jadi untuk kali ini saya akan cuba memberikan sedikit gambaran dan kemajuan daripada usaha-usaha siasatan yang telah kita laksanakan. Dan kita melihat beberapa kemajuan yang telah kita buat sejak kapal mula belayar masuk ke perairan kita dan seterusnya berhempit di Kuantan. Jadi untuk memulakan sidang ini, saya tunjukkan slide yang pertama. Di sini adalah lokasi yang dikesan oleh PC-3 Orion. This is pesawat Australia. So jaraknya daripada kota Gong Kedah 216 batu nautika. So this jaraknya, dan of course daripada Kertih lebih kurang 185 batu nautika. Saya mengambil jarak-jarak ini ialah kerana pesawat-pesawat APMM, khususnya AW139 helikopter dan juga Bombardier ditempatkan di kedua-dua tempat itu untuk melaksanakan tinjauan dan juga untuk tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan semasa menjejaki dan sekiranya kita hendak membuat pembintasan dan untuk boarding di mana perlu. Jadi itu telah pun selesai, dan saya ingin menekankan bahawa lokasi ini adalah lokasi dalam perairan berhampiran Vietnam dengan Thailand. Ini adalah perairan Thailand, ini adalah perairan Vietnam. Inilah zon ekonomi eksklusif Vietnam. Alright. So ini adalah lebih kurang macam saya nyatakan sebelum ini 80 batu nautika daripada pulau To Chu Island ya. Dari ini kemari. Okay, that is the scenario, keadaan keseluruhan berlakunya pemintasan yang dilaksanakan di atas kapal MT Orchid Harmony mulai 17 dan 18 hari bulan. Right, next. So ini gambar 8 perompak yang ditahan. Semula-mulanya kita mengesyakinya, tetapi tentunya kita dengan kerjasama pihak berkuasa Vietnam, kita telah pun mendapat pengesahan nama dan sebagainya. Dan sebagai seperti saya tunjukkan di sini, Ruslan ini lahir tahun 54 dan ini adalah kepalanya ya, kalau mengikut laporan daripada pihak Vietnam. Of course rajulnya Henry Fauji Kurnia Wan, Anjas Despol Abner Randi Andilia. Dan daripada maklumat yang saya terima daripada rakan kita di Vietnam, mereka ini bukanlah first timer, bukan juga tidak professional, but they are actually is a full time kind of job. They know what they are doing. They have a lot of knowledge with regard to shipping, and tentunya setengah-setengah pihak yang mendakwa sebaliknya itu saya dapat pengesahan daripada pihak rakan kita di Vietnam mengatakan mereka ini adalah yang berpengalaman di laut. Itu sebabnya apabila mereka menaiki kapal MT Orchid Harmony, mereka tahu untuk buat tindakan-tindakan yang perlu, antara lainnya mematikan AI system, communication system dikawal dan terus bertindak seperti mana yang telah dirancang. Now, perhubungan di antara kepala perompak ini dengan dia punya, saya katakan pihak-pihak tertentu ya, mungkin ya bos dia, mungkin pihak pembeli telah dituturkan dalam bahasa Inggeris ya. That is what we gather daripada siasatan peringkat awal ini. Alhamdulillah kita telah pun mengambil rekod
keterangan daripada semua sekali kru kapal MT Okin Harmony, di mana kita masih perlu menyiasat, ya, mengambil maklumat daripada 8 penjenayah yang masih berada di Vietnam. So beri kita sedikit masa dan kita sedang berusaha dengan pihak berkuasa Vietnam untuk ekstradisi ke negara kita, dan seterusnya soal siasat akan dimulakan. So jadi dalam masa yang sama juga kita ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada kerajaan Australia yang telah memberi bantuan daripada usaha-usaha kita menjejaki MT Okin, dan begitu juga kepada rakan kita di Western Fleet Quick Response TNI Angkatan Laut yang bersama-sama membantu juga dari pihak dia membuat tinjauan, membuat pemeriksaan, dan kita menanti juga kemajuan-kemajuan yang mungkin kita peroleh daripada Western Fleet Quick Response Team TNI Angkatan Laut, ya. So jadi dalam hal ini kita sama-sama memang bekerjasama bukan saja dengan jiran kita Indonesia khususnya, Thailand, Vietnam, begitu juga dengan Singapura, dan of course negara-negara sahabat yang lain dalam usaha mencari kapal ini, dan seterusnya membawa balik, ya, kru dan anak kapalnya dalam keadaan selamat seperti mana kita temui. Dalam perkara lain juga, kita melihat kawasan perairan adalah tidak pernah masuk ke perairan Kemboja, ya, kerana setengah-setengah pihak menyatakan dalam perairan Kemboja, tetapi kapal ini tidak pernah melalui kawasan Kemboja. Alright, so semuanya di antara Vietnam yang saya katakan tadi, di sistem padan Vietnam dan juga kawasan Thailand. So jadi kawasan itu, dan menurut daripada laporan yang kita terima daripada rakan kita daripada tentera udara Australia, memang banyak terdapat kapal di kawasan ini, lebih kurang dia cakap lebih kurang 20 buah lebih, ya. So, jadi ia memerlukan satu kemahiran, kepakaran, ya, bagi melihat, ya, sendiri yang benar-benar kapal mana yang terlibat. So, jadi malahan daripada maklumat yang kita terima, mereka ini tinggal masa nak habis minyaknya untuk balik, ya, patah balik, ya, ke Batu dia. Lebih kurang 5 ke 10 minit lagi sebelum dapat menemui this target, ya. That is what apa yang kita dimaklumkan. So itu adalah keadaan yang saya ingin berkongsi, dan kita berharap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, ya, mengambil langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil dan dipatuhi. Semuanya telah sedia ada, akur dengan keadaan-keadaan semasa apabila melalui kawasan-kawasan tertentu di mana langkah-langkah keselamatan perlu diambil selari dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, ya, oleh company, oleh IMB dan juga organisasi perkapalan antarabangsa, ya. So ini semuanya perlu dipatuhi, dan kalau ini dipatuhi tentunya kita akan dapat mematahkan banyak lagi dan mengelak lagi perkara-perkara semua ini dari berulang. Dan sekarang lagi kita melihat juga pendekatan yang nak diambil ialah kita bercadang untuk menempatkan pasukan tugas khas kita PTK di atas kapal-kapal dagang Malaysian flag from time to time and random, just to ensure perkara-perkara selama ini
dapat kita kebalkan lagi, supaya sekiranya ada keberkelian berlaku perkara seumpama ini, kita dapat mengambil tindakan serta-merta. That is the word, serta-merta. Dan dalam masa yang sama juga, kita akan menambah lagi AI sistem, penjejakan AI sistem yang ada di kapal-kapal kita. Kapal kita juga mempunyai alat yang boleh mengesan kalau ada pancaran AIS oleh mana-mana kapal dagang yang melalui perairan kita. Cumanya apa yang kita lihat, kalau kapal-kapal tersebut tidak memancarkan ataupun tidak on dia punya AIS sistem, maka kita tak dapat menjejakinya. The same story. Tetapi apa yang perlu ialah, kalau katakanlah kapal tersebut tidak menunjukkan angkanya, AIS number, dan kita yakin kapal itu terlibat dengan satu tindakan-tindakan lain. Antaranya mereka ini mungkin terlibat dengan aktiviti yang tidak betul, dan tentunya kita akan membuat siasatan dan menaiki, membuat boarding, memeriksa dan sebagainya without AI system. Dan sekarang lagi di sini ingin juga saya tekankan bahawa dengan memiliki peralatan seumpama ini, kita dapat mengenal phantom ship. So maknanya dalam kes ini kita menjangkakan minyak akan dipam keluar. So daripada kita punya perbincangan dengan pihak kapal, pihak syarikat kapal, perkara ini boleh dilakukan di laut, tetapi dengan peralatan arrangement yang tertentu, dan kita melihat sekiranya ini dilakukan, masa untuk mengepam adalah lebih kurang 10 jam. That is 10 hours kapal ini terpaksa merapat dan mengepam minyak keluar. So dalam hal ini, ship to ship transfer at sea, kalau kita dapat mengesan dan menjejakinya, maka ini adalah salah satu daripada perkara yang perlu kita laksanakan, iaitu pemeriksaan dan of course siasatan dibuat sekiranya berlaku kerja-kerja sedemikian tanpa kebenaran. Kalau dalam perairan kita ialah daripada ketua pengarah Jabatan Laut. Kalau tidak ada kelulusan-kelulusan sedemikian, kalau tak ada dokumen-dokumen yang menunjukkan kelulusan diberikan, maka ini adalah satu kesalahan juga. Telah pula kalau berlakunya pengepaman itu melibatkan minyak curi ataupun minyak decipher daripada mana kapal yang kita fikir wajar, kita beri penekanan dalam hal ini untuk mengelak perkara berulang. Dan dalam kes ini kita telah melihat bahawa perlunya kita mendakwa mereka di bawah kanun kesiasaan Penal Code 395/397 So under this section, mereka-mereka ini boleh kalau didapati salah boleh dipenjara maksimum sehingga 20 tahun dan sebatan. Jadi jumlah sebatan itu terpulanglah kepada keputusan mahkamah, bukan kita dibuat. So jadi antara lain juga yang perlu kita tegaskan bahawa kita ingin memaklumkan di sini kes sebuah kapal yang telah kita tangkap pada bulan Januari yang lalu, 29 hari bulan, Sunbird, juga berkenaan dengan cubaan merompak dan untuk cipher minyak kapal tersebut akan didengar esok di Johor, di Kota Tinggi, Mahkamah Kota Tinggi. That is 9 orang yang akan menghadapi pendakwaan pada pagi besok, dan kita berharap ianya akan memihak bagi pihak kita. So itu adalah sedikit secara keseluruhannya keadaan pada masa ini berkenaan dengan siasatan, berkenaan perkara yang telah kita dengar, dan saya cuba berkongsi daripada apa juga maklumat yang kita terima yang boleh kita hebahkan
di PC kali ini. Jadi saya bersedia membuka untuk apa-apa juga persoalan. Silakan. Ya. Yang kenyataan yang disediakan yang para 3 ni boleh digunakan, Dok? Yang kata 13, sebenarnya 13 terlibat 8 tu cakap 5 lagi. Ya, boleh digunakan. Pasal apa, kita setelah siasatan dibuat oleh rakan kita di Vietnam, so maka kita dapat lagi lah maklumat-maklumat tambahan. So jadi seperti saya katakan tadi, berapa pentingnya kita membawa mereka ini ke sini. Selepas itu kita mengadakan soal siasat dan seterusnya pengesahan-pengesahan selanjutnya dilaksanakan. Jadi dalam hal itu